Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang unit 9 iaitu jirim. Dalam unit ni kita akan belajar tentang kepentingan sumber air semula jadi. Kenapa sumber air semula jadi itu penting? Mula-mula kita kena fikirkan dulu, apakah contoh-contoh sumber air yang bersih? Contohnya termasuklah sungai, tasik, telaga dan juga mata air. Sumber air adalah penting kepada benda hidup kerana manusia dan haiwan minum air untuk hidup. Tahu tak, kalau kita tidak mendapat makanan, namun kita hanya ada air, contohnya sekiranya kita terdampar di padang pasir, kita boleh hidup selama seminggu dengan air sahaja. Walaupun kita tak dapat makanan. Jadi ini menunjukkan bahawa air lebih penting daripada makanan untuk hidup. Yang kedua, tumbuhan memerlukan air untuk membuat makanan. Ingat lagi tak, dalam fotosintesis, tumbuhan menghasilkan makanan termasuklah tenaga dan juga oksigen. Sekiranya tumbuhan tidak mendapat air, jadi macam mana tumbuhan nak menghasilkan makanan dan juga oksigen? Kalau tumbuhan tidak mendapat air, tumbuhan tidak dapat menghasilkan oksigen, lalu kita pun tak boleh nak hidup kerana kita tidak mendapat oksigen. Kerana kita memerlukan oksigen untuk hidup. Jadi dia macam satu cycle atau perkitaran. Kenapa kita perlukan air untuk hidup? Yang seterusnya, air merupakan habitat bagi kebanyakan benda hidup. Tahu tak, air merangkumi 3/4 daripada bumi. Maksudnya, tanah ataupun negara-negara yang berada di bumi ni hanyalah 1/4 daripada bumi. Yang selebihnya iaitu 3/4 merupakan air, iaitu lautan yang sangat besar. Jadi ini menunjukkan bahawa air merupakan habitat bagi kebanyakan benda hidup. Terdapat pelbagai hidupan yang berada di dalam air, termasuklah ikan paus, plankton, ikan lumba-lumba, ikan jerung dan sebagainya. Mereka lebih banyak daripada hidupan yang berada di atas tanah. Yang seterusnya, sumber air adalah penting kepada benda hidup sebab semua benda hidup memerlukan air untuk menjalankan proses hidup. Contohnya, kita juga memerlukan air untuk menghidratkan diri kita. Contohnya, kita perlukan air untuk mengurangkan suhu badan, untuk memastikan pergerakan makanan daripada mulut boleh turun ke dalam perut, dan juga ada air ataupun asid yang dihasilkan daripada air juga di dalam perut untuk mencernakan makanan dan sebagainya. Terdapat pelbagai proses-proses hidup yang memerlukan air. Sekiranya kita tidak mendapat air, maka macam mana kita nak menjalankan proses hidup? Kemungkinan besar kita boleh mati. Yang seterusnya ialah, selain daripada mandi, membasuh, mencuci dan memasak, air juga diperlukan untuk pertanian, pengangkutan dan menjana elektrik. Kita menjana elektrik menggunakan stesen jana kuasa hidroelektrik. Stesen jana kuasa hidroelektrik memerlukan sumber air semula jadi yang sangat banyak. Jadi, kalau kita tak ada air, kita tak dapat menjana elektrik, lalu kita tak dapat nak pasang kipas, tak dapat nak pasang lampu, tak dapat nak pasang komputer dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting sekali, air membantu mengekalkan suhu bumi supaya suhu bumi tidak meningkat dan seterusnya menyebabkan pemanasan global ataupun global warming. Pemanasan global ini adalah sangat berbahaya kerana ia akan menyebabkan ais di kutub utara dan kutub selatan akan mencair, lalu suhu bumi akan bertambah, semakin panas, dan juga lapisan ozon semakin berlubang dan terdapat sinaran berbahaya yang akan memanaskan bumi kita. Kita tak nak menyebabkan suhu bumi kita meningkat, jadi kita perlukan sumber air. Oleh sebab kegunaannya adalah sangat universal, iaitu kegunaan air
kegunaan kepentingan air ini adalah sangat universal. Kita manusia memerlukan air, hidupan memerlukan air, haiwan juga, tumbuhan dan juga bumi juga memerlukan air. Disebabkan itu, sumber air mesti dijaga kebersihannya sebaik-baiknya. Terdapat banyak aktiviti manusia yang menyebabkan sumber air tercemar. Contoh-contoh aktiviti manusia yang menyebabkan sumber air tercemar termasuklah sungai dan lautan menjadi tempat pelupusan pelbagai jenis bahan buangan. Bahan-bahan ini adalah sangat berbahaya kepada benda hidup. Kesihatan manusia juga akan terjejas sekiranya manusia makan ikan yang ditangkap dari sungai dan laut yang tercemar. Jadi kita boleh nampak ia juga merupakan satu kitaran di mana kalau kita buang sampah di sungai dan lautan, ikan tu akan makan sampah itu, jadi kita pula makan ikan tu, lepas tu kita pula yang akan sakit. Ini satu kitaran. Jadi kalau kita tidak mula untuk mengekalkan kebersihan, jadi kita juga akan mendapat kesannya. Contoh lain ialah tumpahan minyak dari tangki dan juga kapal minyak. Tumpahan minyak akan menyebabkan haiwan lautan tidak mendapat oksigen yang diperlukan. Hal ini kerana minyak ataupun lapisan minyak di atas air akan menyebabkan oksigen tidak dapat melalui air tersebut. Jadi, hidupan di dalam laut juga memerlukan oksigen. Disebabkan oleh tumpahan minyak ini, mereka tidak mampu hidup. Jadi kita nampak aktiviti manusia telah menyebabkan sumber air untuk tercemar dan membahayakan pelbagai hidupan. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengekalkan kebersihan sumber air. Kita boleh mengekalkan kebersihan sumber air dengan cara merawat bahan buangan dari kilang dan rumah sebelum melepaskannya ke dalam sungai. Kita juga perlulah membina ataupun mencadangkan pembinaan kilang jauh dari sumber air untuk mengelakkan pencemaran air. Lebih-lebih lagi ke dalam sungai, ke dalam tasik dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, kita tidak boleh membuang sampah ke dalam sungai. Tak kira lah sekiranya kita pergi ke sungai untuk piknik, untuk berkelah dan sebagainya, untuk mandi sungai. Kita hendaklah memastikan kita tak buang sampah ke dalam sungai. Simpan balik sampah-sampah dan bawa balik di rumah untuk dibuang ke dalam tong sampah. Okay, yang terakhir sekali, ini juga penting kerana kita perlulah mendidik orang awam tentang cara-cara membuang sampah. Kita hendaklah memastikan kita sentiasa membuang sampah ke dalam tong sampah untuk memastikan kebersihan sumber air.